Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala pilih saya untuk hidupkan agama di akhir zaman ni. Saya rasa tuan percaya dengan saya dan setuju kalau saya mengatakan Allah pilih saya. Saya rasa setakat ini orang pergi rumah ke rumah, lorong ke lorong, pergi jumpa setiap orang, sama ada dia Islam atau bukan Islam. Diajak. Yang bukan Islam diajak supaya masuk Islam, mengucapkan kalimah dan buat kerja dakwah. Dan yang dah Islam diingatkan tentang maksud kalimah ni, diajak supaya buat kerja dakwah dan sembahyang. Jadi ni tak ada orang kat dunia ni. Dan amalan ni tak dihidupkan oleh siapa pun, melainkan dengan izin Allah saya. Jadi kerja yang dibuat oleh saya ni, kerja yang dibuat oleh semua Nabi-Nabi. Dan Nabi-Nabi ini Allah hantar untuk hidupkan agama. Selain dari Nabi-Nabi, dia buat usaha agama, tapi bukan dengan cara yang dibuat oleh Nabi. Itu usaha bukan untuk hidupkan agama. Agama tak hidup melainkan dengan usaha yang dibuat oleh Nabi-Nabi. Apabila agama mati, Allah hantar Nabi-Nabi pada satu tempat. Dan Nabi-Nabi itu buat usaha lah, usaha yang Allah mahu, mengajak manusia kepada Allah. Jadi mengajak manusia kepada Allah ni, mengajak semua orang supaya beriman kepada Allah dan taat perintah dia. Yang tak beriman diajak beriman, yang dah beriman, maksudnya yang dah mengucap kalimah, diajak taat lah. Tapi selain daripada saya, tak ada siapa. Orang yang buat usaha jemaah tabligh tu, dia ajak orang Islam dan ajak mereka kepada taat. Taat pun bukan pada perintah pertama, iaitu menjalankan kerja, mengajak manusia kepada Allah. Mereka ajak dia orang keluar 40 hari, 4 bulan, 3 hari. Dan juga itulah basically dia orang ajak. Jadi itu tak pernah dibuat oleh mana-mana Nabi. Itu usaha dicipta oleh ulama di India dan nampak berkesan. Jadi mereka sebarkan dari seluruh dunia. Dan dia pun dirasai berkesan oleh orang Islam seluruh dunia. Apabila mereka keluar, mereka dapat sembahyang. Apabila mereka keluar, mereka yang tak sembahyang dulu, mereka sembahyang. Kerana mereka faham perintah pertama ialah sembahyang. Jadi mereka sangat gembira dan beribu-ribu buat usaha tabligh di seluruh dunia. Dan tabligh berkembang di 160 negara. Ada orang tabligh, ada usaha tabligh. Orang Islam yang buat usaha tabligh tu rasa gembira, mereka telah dapat usaha yang betul. Saya aja di antara semua orang tabligh tu yang merasa tabligh tak betul. Dan saya meminta kepada Allah. Saya tak tahu apa yang betul waktu tu.
Saya minta, minta nangis supaya beri saya usaha yang betul. Saya seorang aja. Saya rasa lain semua cakap betul. Saya pun heran macam mana mereka boleh cakap betul sedangkan mereka tak ikut Quran. Quran suruh kita pergi jumpa semua manusia. Dia kata usaha atau orang Islam dulu. Ada pula macam tu pula. Tapi tak apalah, saya mula-mula saya tak tahu, saya pun ikut aje lah dulu. Nampak kalau betul lah cakap mereka tu, maka betul lah saya yang buat kerja tu. Saya tengok, saya buat, walaupun sesungguh tak betul ya saya. Saya tahulah saya tak betul. Walaupun saya mempunyai kedudukan dalam usaha jemaah tabligh di Malaysia dan di seluruh dunia. Tapi saya percaya saya tak, usaha itu tak betul. Saya yang buat tak betul. Lagi tak betul. Lama buat. Jadi saya mengaruh langkah. Minta lagi. Bila satu hamba dia minta, Allah bagi jalan lah. Takkan pula Allah biarkan saya melolong-lolong minta. Jadi dari situlah saya mula buat kerja. Mula-mula sekali saya buat pergi rumah ke rumah pada setiap hari. Yang sebelum saya nak buat tiap hari. Saya buat masa gas pertama, gas kedua, ajak orang pergi masjid. Itu je. Pergi hari-hari ni tak ada orang. Tapi dan pergi ingatkan orang Islam tentang kalimah. Orang Islam je. Saya tak pergi jumpa orang bukan Islam sebab dalam tabligh tak dibenarkan. Tapi lama saya buat usaha pada orang Islam, hampir 10 tahun cakap kalimah. Saya pun tak betul lagi. Saya bilang mesti ada yang tak betul. Apa lagi yang saya tak buat? Mesti. Sebab itu saya sangat-sangat percaya usaha ke atas bukan Islam juga adalah usaha Nabi, bukan usaha Nabi. Dan apabila saya pergi jumpa bukan Islam untuk ajak dia ucap kalimah yang Islam, ingatkan yang kalimah dan ajak dia, bukan keluar, ajak dia buat kerja dakwah, saya dapat merasakan iman saya meningkat dan saya disuruh berhenti oleh ketua-ketua jemaah tabligh. Saya tak mau. Sebab saya dah berusaha begitu lama mencari yang betul. Takkan tiba-tiba saya sedia pula nak berhenti hanya untuk jadi syura Malaysia. Saya tak mau. Saya bilang saya boleh tinggalkan syura. Saya tak hairan pun. Saya pun tak dapat untung apa-apa jadi syura Malaysia. Dapat kedudukan nama. Dengan usaha yang saya buat baru ni, saya punya iman meningkat. Itu dia orang tak tahulah. Jadi saya sangat percaya dan saya tak mau meninggalkan usaha yang saya diberi ni kepada kembali buat usaha tabligh yang saya lama dah tahu dan yang sangat salah. Jadi mereka jemaah tabligh yang mengatakan jemaah tabligh itu betul sangat memandang serong lah kat saya sebagai orang yang engkar, sebagai orang yang tidak taat. Saya ni derhaka kepada raja. Orang tabligh tak cakap kepada raja, derhaka kepada syura, kepada hadri, bukan, kepada ahli syura dunia. Saya kata tak apalah, saya derhaka. Saya betul ikut Allah. Biarlah kamu cakap. Tak ada siapa yang faham apa sebab aku buat. Ada yang nak ikut, ada yang nak larilah balik tabligh. Berpusu-pusu balik buat tabligh. Tabligh betul. Saya dah lama cakap kat dia orang tabligh tak betul. Dia orang tak percaya. Bila saya buat betul-betul usaha tu dan Allah bagi saya alat untuk tahu apa Allah mahu, dia orang kata saya syirik, saya ikut jin. Dia orang fitnah saya dan dia orang tanya saya kata usaha ni alat ni saya selesa. Saya tak ada rasa. Dia orang tak sedia. Mereka menuduh saya ikut jin. Semua tinggalkan saya, ikut tabligh balik. Ada sikit lah, lepas tu lagi tinggalkan saya. Tinggallah beberapa orang yang tak berapa pandai, bodoh, yang masih nak ikut saya sebab tak tahu saya kenapa dia nak ikut saya. Mereka mungkin ada fikir sikit yang saya buat ni betul. Tak tahulah sang. Alat yang Allah bagi ni itu keramah. Mungkin dia orang ada percaya sikit. Kalau tidak memang mereka lari.
Jadi inilah ceritanya. Daripada 2009 saya tinggalkan usaha tabligh secara sah sampai sekarang 2021. Lebih kurang 10 tahun, lebih kurang 12 tahun lah. Apa yang berlaku sekarang? Tabligh yang saya cakap tak betul tu sudah hampir lenyap dari muka dunia sekarang. Markas dia yang gah tu dah tutup. Untuk semayang saja dibuka pada waktu semayang, waktu lain tutup. Sekarang ni mereka yang meragui saya, yang ragu-ragu juga, dah mula percaya saya lah buat tabligh tu tak betul. Kalau masih percaya lagi saya tak tahulah, biarkan. Satu usaha yang besar seluruh dunia, 160 negara tak buat. Megah mereka cakap, jangan buat yang ini. Saya hantar jemaah 4 bulan ke Pakistan untuk tunjukkan kat dia orang cara usaha ni. Dia orang tak menterima. Dia orang kata kita ada 160 negara. Nanti bila kita buat usaha ni, kita tak boleh pergi 160 negara tu. Dia orang kata lah, dengan bangganya. Sekarang mana dia nak pergi? Mana negara nak pergi? Apa negara tak pergi? Lama-lama tak ada buat gas, tak ada kompol, tak ada istimewa, mati ya. Nak hidupkan bukan senang. Markas di seluruh dunia hampir tutup. Tak boleh kompol lagi. Kalau kita ajak orang kompol kat rumah macam kat Malaysia, dia orang panggil markaziat, rumah-rumah, denda. Pemilik rumah 20,000. Yang datang 5,000 kat Malaysia. Takut yang sekali jangkap. Mana dia nak buat lagi? Jemaah tabligh saya tahu, kalau tak berkumpul dia mati. Kalau tak keluar, mati juga. Sebab dia tak buat gas hari-hari macam saya. Usaha ni yang saya buat ni, gas hari-hari walaupun tak keluar. Kita tak keluar sebab tak boleh keluar lah, perintah sah. Tapi tak ada siapa boleh larang kita buat gas hari-hari di mahalah kita. Jumpa semua orang. Sekarang ni bila COVID dah naik, kita tak boleh jumpa orang, tapi kita boleh doa. Doa ni dah lama dibuat dah. Dengan izin Allah, Allah ajar saya. Tak ada nabi-nabi sebelum ni buat doa, tak ada. Depan rumah orang tak ada. Dengan izin Allah saya seorang aja yang diajar. Jadi dalam keadaan COVID tak boleh jumpa orang, boleh lagi, boleh doa. Dan doa ni telah berjalan. Mula COVID datang, kemudian boleh bercakap balik sebab COVID dah kurang. Datang balik dah tak boleh lagi, doa lagi. Sampailah sekarang. Dan semua orang boleh terima. Kadang yang nak buka sepacik tak ada, kita tak boleh jumpa orang masa COVID ni, kita doa, okeylah, baiklah, terima kasih. Jadi ini kaedah, kalau tak dipampin oleh Allah, tak boleh jadi ni. Kenapa di seluruh dunia hari ni semua kerja dakwah mati? Yang dikatakan dakwah lah, tabligh. Yang tak mati usaha yang Allah ajar kepada saya. Bayan tetap saya boleh buat. Sekarang pula Allah dah bagi internet. Orang boleh dengar, duduk seorang-seorang. Tak payah nak kompol. Tak payah nak ada istimewa. Tapi tabligh ini cara semua tak boleh. Dia orang kata tak sunnah. Pakai mic, ambil gambar, semua tak boleh. Mic untuk dengar kawasan tu bolehlah, untuk dengar sampai seluruh dunia tak boleh. Biasalah. Dia orang tak hampir kepada nak faham. Cakap bahasa Inggeris pun dia tak nak. Dia nak cakap Urdu dan ada terjemah. Lain tak boleh. Kalau di England pun Urdu, terjemah Inggeris. Mana nak buat? Jadi Allah buat yang ini tu. Boleh bayang seluruh dunia seorang bahasa Inggeris pula. Dia pula tahu. Bahasa Melayu pun dia tahu. Bahasa Inggeris pun dia tahu. Dia tulis Quran pula habis dengan izin Allah. Hampir dah habis dah, nak tengah edit lagi. Melalui orang yang sama.
Ajar dia cipta percakapan yang baik. Macam-macam ajar dia. Allah ajar. Jadi itu tanda-tanda Allah mau hidupkan kerja ni lah ke seluruh dunia. Jadi datang COVID ni sebenarnya untuk naikkan saya berkuasa. Selagi saya tak naik, Allah tak naikkan saya, maka COVID ni tak berhenti lah. Jadi kalau orang Brunei, dia ada vaksin ketuhanan. Vaksin ketuhanan dia tu apa? Semayang, baca Quran, zikir, sedekah. Macamlah orang lain kat dunia ni tak ada buat macam Brunei. Jadi Brunei mula-mula tak dapat jangkitan hampir setahun. Jangkitan baru lah. So mereka dah masa dapat selamat dari COVID. Saya bagi tahu, ini orang Brunei tak lama lagi dapat, akan dijangkiti. Dan benar cakap saya, Allah buat dia benar. Dah kena dah. Berapa orang? 8 orang dah kena. Yang dah dapat 2 dos vaksin pun kena. Malaysia Ogos ni yang dapat 2 dos boleh merentas daerah. Cuba tengok nanti. Yang 2 dos pun kena dengan varian Delta atau Alpha, tak apa-apa lagi. Dianya takkan berhenti selagi saya tak naik berkuasa. Saya tak ada kisah saya nak berkuasa bila. Yang nak naikkan saya pun bukan agung, bukan siapa pun. Yang naikkan saya ialah Allah. Bila Allah naikkan, maknanya Allah nak turun kalau COVID tu. Kalau tak nak naikkan saya, berterusan ada COVID tu. Jadi COVID tu bersyarat lah dia naik atau turun. Vaksinnya bukan vaksin yang dicipta, itu tak boleh buat. Kau ciptalah berapa vaksin, dia tak boleh hilangkan COVID ni. Election takkan dapat dibuatnya. Kalau lantik interim Prime Minister, berapa lama nak lantik? Selama interim Prime Minister tu ada, COVID tak hilang. COVID hanya hilang, saya nak bagi tahu bila saya naik berkuasa. Saya dah bagi tahu semua raja-raja agung semua. Dia nak percaya tidak, terpulang pada dia. Kalau dia tak nak percaya, itu tanggungjawab dia. Saya sudah bagi tahu. Tak percaya dengan saya tak apa, macam dia orang tak percaya kat saya dulu lah. Tabligh ni salah. Tak percaya dia. Seorang pun tak percaya. Saya cakap kat dia orang, kamu punya ketua tu mana saat tu, dia tu orang politik, saya bilang, bukan ulama. Dia orang beria kata ulama bakal Mahdi. Nasuha yang menentang ni mesti matinya hina. Kita nak tunggu masa mati Nasuha. Begitu sekali dia orang percaya. Dia orang tak percaya saya. Dia orang macam ketawa lah kat saya bila saya cakap tabligh sesat. Ketuanya tu orang politik sekarang, bukan Haji Maulana Inamul Hasan dulu. Sekarang lah dia orang tak percaya. Sekarang percaya tak? Kalau dia tu ulama sahih yang bertakwa, tak ada jadi begini. Sekarang dia pun tak tahu kat mana. Tak ada berita pun. Dia orang kata dekat Mekah dia. Mana bukti gambar dia kat Mekah? Cakap aja, tantang mati dah. Kat India nak bunuh orang bukan susah. Tak ada orang kisah pun kalau kau mati. Orang tabligh mana dia ajar untuk melawan kalau ketua dia mati? Dia orang diajar reda. Tak ada siapa akan melawan kalau dia orang tahu mana saat tu dibunuh. Sebab mereka dah diajar dari dulu tak boleh melawan. Diam aja. Takkan tiba-tiba pula melawan. Sebab itu diam aja. Siapa orang tabligh berani nak melawan? Jadi tak ada lah. Orang tabligh di Malaysia ni konon Hadraji dia orang mana satu masih hidup. Mana buktinya? Tunjuklah dia kat mana, gambar aja tunjuk. Janganlah macam orang Arkam.
percaya Asy'ari mati, dia kata tak mati, hidup juga. Pasti. Bersumpah dia kata, demi Allah. Dia akan hidup balik. Menunggu kat kubur tu dekat Rembau tu. Ya. Macam itulah kaedah yang dibuat oleh semua ajaran sesat. Ketua dia dah mati pun hidup je. Mana ada orang mati hidup balik? Allah tak buat. Nah, Arkam kata Asyuhami tu boleh hidup balik. Arkam tu percaya lah. Tak sok dengan apa yang dicakap oleh Asy'ari. Asy'ari dah tak boleh bayan dah. Allah buat pun bakal Mahdi, bakal Banu Tamim. Kerana apa? Kepercayaan dia yang mendalam. Sampai hari ini orang Arkam tak nak berubah. Isteri Asy'ari mati dah. Mati kat Australia ya, dalam melawat bisnes dia kat Australia. Siapa nak bergerakkan lagi Arkam? Amalan yang tinggal orang-orang Arkam yang kahwin 2 lah, kahwin 3, kahwin 4. Dekat apa tu? Dekat Rawang, apa nama tempat? Country Home tu. Kita pergi satu hari, dia ada majlis perkahwinan madu beramai-ramai. Itu tak ada amalan orang lain tu, melainkan Arkam. Itulah yang tahu. Jadi polis buat conclusion tu, penyelidikannya, Arkam ni bukan usaha agama, usaha connect dan kemaluan perempuan. Itulah usaha dia. Dia punya conclusion yang diberitahu kepada Mahathir. Sebab itu Mahathir kata Arkam ni menghambakan perempuan. Disuruh perempuan tu jadi madu untuk lelaki, ketua-ketua dia, dibagi 2, 3 isteri. Seronok ikut Arkam, macam nak ikut Syiah. Syiah dibolehkan kahwin kontrak sebulan, 2 bulan, siapa saja. Lepas tu cerai, kahwin lain lagi, cerai. Orang yang suka seks memang suka ikut Syiah, sanggup. Itulah agama kemaluan tu, connect dan tu pepek. Itu agama syaitan. Itu bukan agama Allah. Agama Syiah tu, bukan Islam. Kita je sebut dia satu mazhab dari mazhab orang Islam. Siapa cakap? Tak pernah orang cakap melainkan Kiai PAS, Haji Adi. Terang dia cakap Syiah salah satu mazhab dalam Islam. Mana? Syiah sendiri bukan agama Islam. Boleh ke satu orang agama Islam menganggap Abu Bakar, Omar semua devil, syaitan, yang patut kubur dia tu dikeluarkan? Macam itu boleh ke? Orang yang menganggap Syiah salah satu mazhab atau boleh diterima ni, mazhab Islam ni, semua orang yang tak faham dan telah sesat dan disesatkan dan menyesatkan semua orang. Tapi orang PAS tak sok. Betul. Betul. Macam itulah orang tabligh. Jadi manusia ni banyak sesat kerana tak dapat faham agama yang betul. Kenapa tak dapat faham agama itu? Sebab hati sudah tertutup dari mendapat petunjuk. Jadi kenapa hati ditutup? Ditutup dengan cinta dunia lah. Yang menutup dia tu cinta dunia. Dia bukan macam ada kain ke. Cinta dunia itu namanya kegelapan. Mereka yang cinta pada seks, kuasa, nama, harta dengan atas alasan agama. Orang agama nampak agama, berjubah, serban, kan? Atau tak nampak agama macam Hanzalah, tapi cinta dunia. Dua-duanya akan ditutup mata hati. Sama ada berpakaian agama atau tidak. Siapa mencintai dunia dan tak ada mencintai Allah langsung, maka Allah tutup pintu hati dari faham Quran, dari faham yang benar. Jadi bila tak boleh faham yang benar, tak boleh ikutlah yang benar, ikut yang salah. Itu sebab Syiah tersesat, Arkam tersesat,
tabligh tu sesat. Orang tabligh mesti tak suka dengar cakap saya ni. Tapi saya cakap yang betul. Kalau kamu tak percaya tabligh ni sesat, macam Arkam ya, mana dia percaya Arkam sesat sampai ke hari ni. Masih ada lagi. Dia hanya tak nak jubah aja, tak nampak. Tapi dalam hati Arkam betul. Masih betul. Mati ke kubur dia dengan mati yakin Asy'ari itu betul. Begitulah orang tabligh. Kalau dah hati dah ditutup padu, tak boleh nampak yang benar. Dan syaitan pula bersama dia mengapikan lagi lah. Yang tak betul, betul. Jadi apabila kita buat benda yang tak benar, akhirnya tak boleh benar tuan. Akhirnya diri kita ni, kesan daripada perbuatan tak benar tu akan menyelubungi kita. Dia akan datang kat kita balik. Dia akan dihempas kepada kita. Jadi kesan dari amal buruk kita akhirnya di dunia kita dikalahkan, dihinakan. Dan di akhirat kita akan dihina. Bukan kita di dunia dihina, ini semua jalan Allah. Sabar orang tabligh, sabar orang Arkam, sabar apa? Allah yang turunkan bala tu, musibah, kesusahan tu. Kesan daripada amal buruk kita lah. Kalau kita buat amal baik, kesan baik tu pada kita, bukan pada orang lain. Kesan amal buruk yang dibuat oleh Arkam, oleh tabligh, oleh PAS, bukan kena pada orang, kena pada orang yang mendukung PAS, tabligh, Arkam, Syiah, apa-apa amalan tak buruk, apa amalan buruk di dunia. Jadi Allah kata bila dia orang ni terselah kemusnahan mereka, bila datang hak. Bila datang hak, bukan satu batil hilang, semua batil hilang. Semua batil hilang. Dan saya dah bagi tahu lama dah. Sebelum ni 10 tahun dulu. Bukan. Saya kata batil yang pertama hilang ialah usaha Jemaah Tabligh. Ada tak dengar? Boleh saya tahu masa ni berlaku dulu? Boleh 10 tahun dulu yang tabligh hari ni hilang. Saya boleh tahu pula. Tentulah saya diberitahu oleh yang maha tahu kan. Kalau tidak, tak boleh. Yang maha tahu tu bagi tahu kat saya tabligh ni sesat. Dan tabligh yang pertama kali hilang. Bukan daripada semua sesat, dia yang paling kurang sesat sikit. Itu je maknanya. Dia sesat juga. Dia lebih baik daripada Arkam, lebih baik daripada Syiah, jauh lebih baik. Tapi sesat. Jadi dia mesti hancur dulu. Apabila hak naik. Jadi hak naik ni apabila orang yang mengikut Allah dan Rasulnya betul-betul diangkat berkuasa. Tunggu. Bila orang tu diangkat berkuasa, iaitu saya ni, habislah. Semua batil hancur. Kamu jangan kamu boleh dengar aja, bukan kamu not the player. Kamu ni mendengar aja. You are not the player. Pemain dalam benda ni. Hancur batil ni. Hancur batil ni pemain dia saya, pemain dia. Pemain yang Allah gunakan untuk batil dihancurkan ialah saya. Pemain hak. Pemain yang mengajak manusia kepada yang benar, kepada mengucapkan kalimah, dan kepada taat perintah Allah dengan betul, cara Muhammad SAW. Kamu mengikut saja. Kamu bukan pemain. Pemain the player. So the dua is Allah. Yang menjadikannya Allah, yang melakukannya Allah. Pemainnya saya. So nampak saya pemain. Dengan melalui saya hancur batil. Jadi benarlah mimpi seorang dulu, satu orang yang buat usaha ni tapi dah tak buat, mati. Dia kata, dia cakap kat saya mimpi
Itik makan ular. Lepas tu saya kejar dia. Saya tak dapat dia. Saya bagi tahu kat dia. Saya tafsir kat dia. Dia masih ingat. Dia dah mati dah. Saya kata ular tu batil. Orang itik tu orang buat gas. Amalan gas ni. Amalan buat gas ni akan telan batil. Dan kau kejar. Tak dapat sebab kau akan berhenti dia bekerja ni. Benar cakap dia. Dan dia dah berhenti dan memusuhi saya. Akhirnya mati. Dengan azab semua. Sebelum mati bini sakit, dia sakit. Dan siapa saja melawan yang hak ni takkan selamat. Siapa saja melawan Nabi-Nabi takkan selamat. Firaun mau lawan Musa, seorang ahli keluarga dia yang Islam tapi menyembunyi. Begitu Firaun, kau jangan cuba. Kau jangan cuba melawan Nabi ni. Jangan kamu pasti kalah. Firaun tak dengar. Lawan juga. Tengok. Siapa yang tak dengar saya ni, saya bukan Nabi, naib Nabi. Pasti akan binasa. Lawanlah saya. Kamu lawan saya seorang ke, 10 orang ke, 100 ke, 1000 ke, kau lari daripada saya ke, takkan kamu selamat. Banyak orang sebelum saya buat kerja dakwah bukan Islam, orang Islam pun diorang banyak cerita. Siapa lawan Dr. Naswar ni, tak ada yang menang. Termasuk Mutalib Greenwood. Tapi dia tak ikut juga. Banyak yang cakap jangan main-main dia ni. Dulu lagi tahu. Apalah lagi sekarang. Lagi kamu tak boleh lawan saya. Cubalah lawan. Cuba tengok. Kamu menang ke Allah menangkan saya. Tentulah kamu lawan saya. Kamu buat buruk pada diri kamu sendiri, bukan pada orang lain. Cuba lawan saya lagi. Kenapa yang lawan saya dulu dah kendur dah sekarang? Tak berani. Yang lari daripada saya kenapa datang balik? Macam Azri. Lari daripada saya. Dia ingat dia buat baik ke lari daripada saya? Yang ini lari juga daripada saya. Kenapa balik? Lari lagi. Lepas tu nak suruh tak nak datang. Yang ini pun lari juga. Siapa yang belum lari je cuba lari. Sejauh mana boleh lari? Sama ada jahanam rosak, masuk neraka, mati. Bukan saya cakap main-main. Maksudlah saya tu, kalau kamu lawan saya, kamu tak ada lawan siapa lagi melainkan Allah aja. Mana kamu nak menang? Sebab saya ni bukannya orang kamu, bukannya orang biasa. Namanya orang Allah. Yang Allah pilih, yang Allah hantar. Kamu tak boleh lawan, melainkan satu je kamu boleh buat. Ikut dengan betul. Kalau tak ikut, takkan kamu berjaya. Kamu tak mau ikut, kamu takkan selamat. Saya cakap je. Yazid cuba tak nak ikut. 10 tahun, 12 tahun tak nak ceraikan bini dia. Apa jadi pada dia? Selamat tak mau pindah sini bila saya suruh. Apa jadi pada dia? Ini, tak nak dengar cakap. Hilangkan cinta dunia. Jadi tak apa, tak ada siapa yang akan berjaya. Kalau kamu buat buruk pada diri kamu, kamu buat buruk, kamu sebenarnya buat buruk pada diri kamu, bukan pada orang lain. Kalau kita buat baik pada Allah, kita buat baik pada diri kita. Saya buat baik pada Allah. Berjuang. Wakil Allah kat dunia ni untuk bawa manusia semua cinta Allah. Saya bukan buat baik pada orang lain, pada diri saya. Pada Allah pun tak ada. Apa Allah nak baik pula? Dia memang maha baik, maha tinggi. Saya berbuat baik pada diri saya sendiri. Yang lawan saya takkan menangnya. Allah takkan menangkan dia. Allah akan kalahkan dia. Dan Allah kata, kalau kamu orang kafir anggap kami tak bantu Muhammad tu, kamu ikat kaki ke atas, kepala ke bawah. Baik matilah maknanya. Tak ada guna. Kalau Hanzalah tak mau ikut saya, dia buat buruk pada diri dia sendiri. Senyum aja. Di antara kamu ni dia seorang je tak pakai topi. Konon nak belagak moden. Kenapa tak nak pakai topi?
Konon nak nampak moden lah. Mana ada. Memang mana ada. Tapi orang yang tak mau bertopi ni, orang yang nak melagak moden lah. Kan? Namanya kaum muda. Dululah satu hari. Dia orang semayang pun tak mau pakai topi. Apatah lagi nak berserban. Bertopi pun tak nak. Bersongkok pun tak nak. Inilah orang yang tak faham, sesat. Konon bila tak pakai topi tu moden. Mana moden dengan pakai topi tak pakai topi? Moden ni fikiran, bukan topi tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala melihat iman dan amal kita. Kita buat amal baik, amal tu datang kepada kita. Kita berlaku baik pada diri kita. Kita buat amal buruk, dia tak ada pergi kat lain, kepada diri kita. Kita juga akan binasa dan akan tak selamat di dunia dan di akhirat selamat.